mengenai pengenalan bagi tajuk yang telah kami kaji. Berlaku peningkatan tumpuan politik pada warisan budaya kerana kepentingan awam lebih tinggi dalam warisan persa kerana ramai yang melihat warisan sebagai pemacu ekonomi di kawasan yang mengalami kemunduran ekonomi. Para pelancong pula menuntut pelbagai jenis pengalaman budaya. Monumen terpencil dan bersejarah atau pusat bandar juga turut berfungsi untuk menarik perhatian pelancong. Usaha penduduk tempatan seperti mengadakan perayaan, konsert atau taman hiburan juga memainkan peranan dalam menarik perhatian pelancong. Warisan semula jadi sangat berperanan dalam meningkatkan ekonomi melalui ekopelancongan. Ahli ekonomi mendekati nilai budaya melalui dua sudut yang berbeza, iaitu menganggarkan nilai aspek budaya dan bertanya soalan. Banyak kajian mencadangkan kesan ekonomi budaya kepada ekonomi wilayah, baik dari segi pendapatan yang dijana, kesan daripada peluang pekerjaan. Semua projek pelaburan mempunyai beberapa bentuk kesan ekonomi pada masyarakat. Magnitude impak ini berbeza-beza bergantung atas beberapa faktor, sepertinya jenis projek dan di mana ia sedang dilancarkan. Terdapat beberapa saluran di mana pelaburan boleh menjelaskan ekonomi tempatan. Penyelidik yang berbeza memberi tumpuan kepada saluran yang berbeza, dan sepadan antara saluran yang berbeza tidak selalunya jelas. Analisis kesan ekonomi tempatan projek telah dilakukan terutamanya untuk menilai kesan daripada menggunakan dana negara untuk menyokong industri di kawasan yang merosot. Model asas ekonomi telah menjadi asas untuk kajian tersebut. Model ini telah membezakan antara industri asas yang menjana hasil dari luar wilayah melalui ekspor serantau sebanyak barangan, dan industri lain yang kebanyakannya menjual produk mereka di dalamnya rantau ini, dan oleh itu tidak menjana pendapatan baru. Kesan ekonomi pelaburan dalam industri asas adalah dua kali ganda. Pertama, pekerjaan dalam industri asas dijana, dan kedua, peningkatan guna tenaga dan hasil dijana daripada penghantaran domestik yang lebih besar kepada industri asas. Analisis sedemikian telah dibuat untuk pelaburan dalam projek industrian yang berbeza atau sektor, untuk kesan pelancongan dan untuk menyerahkan kesan daripada sektor kebudayaan dalam ekonomi tempatan. Kesan pelaburan dalam budaya boleh dikelaskan sebagai kesan langsung dan kesan tidak langsung. Kesan langsung projek adalah kesan ekonomi daripada projek itu sendiri. Sebagai contoh, peningkatan kapasiti atau kualiti dalam museum yang dibayari oleh kerajaan biasanya akan dikaitkan dengan lebih banyak pekerjaan di museum. Kesannya boleh diukur sebagai pekerjaan yang lebih tinggi di museum. Pendekatan lain adalah untuk mengukur kesan sokongan yang diberikan kepada pihak berkuasa pusat dan daripada bayaran masuk yang lebih tinggi daripada pihak luar pelawat. Pendekatan kedua ini menggambarkan bahawa had bagi ekonomi yang kita menilai kesannya adalah penting supaya sokongan boleh dijelas sebagai impak positif kepada penduduk tempatan ekonomi. Tetapi untuk wilayah yang lebih besar atau seluruh negara, ini adalah sudah tentu tidak begitu, kerana subsidi hanya penggajian semula sumber. Kesan tidak langsung ini telah pun dinilai dan dianalisis dalam analisis ekonomi serantau. Contohnya, kesan tidak langsung menggunakan penggunaan klasifikasi. Contohnya, ia juga memerlukan input perantaraan seperti tenaga, pengangkutan, makanan, penyelenggaraan dan lain-lain. Contohnya, hasil pembuatan yang lebih tinggi menyebabkan permintaannya meningkat. Dalam fasa pelaburan, sebahagian daripada penghantaran adalah daripada pembekal tempatan. Contohnya, pelawat ke tapak warisan budaya ataupun pelancong yang tiba disebabkan oleh sebab yang lain akan membelanjakan sumber di rantau ini untuk makanan, transit, penginapan dan seumpamanya. Contohnya, strategi pelaburan untuk pelancongan mungkin telah diperolehi kesan di mana boleh dikatakan bahawa strategi pelaburan untuk sedikit sebanyak menjadi punca utama. Contohnya, melabur dalam budaya mungkin menimbulkan apa yang diistilahkan sebagai kesan graviti. Contohnya, analisis kesan ekonomi warisan budaya atau projek atau strategi pelaburan lain.
Jenis budaya yang kesannya diukur dan jenis ekonomi tempatan kesannya berbeza di antara kajian. Kesan selalunya diukur dalam pekerjaan dan nilai ditambah, tetapi selalunya kesan juga diukur dalam jualan. Banyak juga kajian menganalisis kesan pelancongan ke atas ekonomi yang serantau yang agak kecil. Oleh itu, bukan projek pelaburan atau strategi pelaburan tertentu yang menjadi objek analisis, tetapi apa yang akan berlaku jika pelancong tidak datang ke rantau ini. Analisis yang demikian jarang bertanya sama ada buruh dan modal tempatan yang merupakan atribut kepada pelancongan yang akan digunakan di tempat lain dalam ekonomi jika tiada penggerak utama dalam kes ini dalam industri pelancongan. Kesan seni menunjukkan analisis kesan konsert rock kepada muzium di aglomerasi bandar yang lebih besar. Kebahagiaan analisis menggambarkan bahawa kedua-dua ciri tapak dan projek budaya memberi kesan kepada ekonomi tempatan adalah sangat berbeza dalam analisis yang telah dibuat. Analisis kesan ekonomi. Projek warisan budaya seni telah dianalisis untuk menilai kesan ekonomi serantau. Skop dan kualiti kajian yang telah berkaitan dengan warisan budaya telah berbeza seperti kajian budaya yang sebelumnya. Beberapa kajian telah menghasilkan impak yang besar tetapi telah juga menerima kritikan yang atas alasan metodologi yang menunjukkan properti kajian tersebut di antara bangsa adalah amaran. Terdapat dua masalah penting dalam analisis ini. Pada yang pertama, sumber peningkatan di dalam pelancongan sejak tahun rujukan dikaitkan pelaburan. Dalam keadaan yang semakin meningkat, keseluruhan aktiviti ekonomi menunjukkan menjagakan peningkatan dalam bilangan pelancong walaupun ketiadaan pelaburan yang cenderung untuk kelebihkan kesannya. Yang kedua ialah semua impak diukur dengan jualan dan bukan dalam nilai yang meningkat ditambah pekerjaan yang juga cenderung untuk lebihkan kesan. Seterusnya kesan kepada kesan pusingan pertama ke atas jualan dalam ekonomi. Tempatan. Tiada peganda tidak langsung atau kesan input dan output dikira. Hervid. Berdasarkan daripada analisis, Hervid menganalisis kesan ke atas ekonomi serantau bagi festival kebudayaan di Møre og Romsdal, sebuah daerah di barat Norway. Berdasarkan penilaian pekali input tempat mereka menganggarkan kesan langsung dan tidak langsung, perayaan mereka, anggaran kesan peganda, kos kekitangan dan kesan daripada perkhidmatan input dan output. Seterusnya daripada Ashworth dan Junebridge. Bandar bersejarah pelancongan biasanya dianjurkan dalam grid bandar bersejarah atau sebagai pusat pelancongan serantau. Berdasarkan analisis Bloomfields menyatakan bahawa kebanyakan pengunjung ke tempat-tempat kecil berada di perjalanan pergi dan balik di mana mereka biasanya tinggal di tempat baru setiap malam. Seterusnya, Bill Hudson, Christopherson dan Juan Hills yang menggambarkan kepentingan mengambil kira alternatif sumber pelaburan, penggunaan dan menarik pelawat luar wilayah. Hasil ini yang menunjukkan aspek penting budaya sebagai tempatan ekonomi. Tarikan mestilah besar atau menarik untuk menarik pengunjung dari luar wilayah jika positif impak ekonomi serantau adalah dijagakan. Sekian itu. Penghijrasan. Kita tengok pada masuk konsep penjelasan pula. Di sini terdapat 3 pekaji yang mengkaji dari segi penjelasan. Yang pertama dikenali sebagai Robert Nowick. Robert Nowick ni dia menganalisis berkaitan dengan kepentingan terhadap agenda budaya yang pelbagai dalam komuniti untuk mengetahui motif penjelasan di Sweden. Kedua adalah penduduk telah disoal dengan pertanyaan yang berbentuk apakah perkara yang penting untuk menentukan di mana anda akan tinggal, dan jawapan yang diterima adalah berdekatan dengan keluarga dan tempat kerja dan juga kemungkinan pada masa lapang. Okay, maksudnya penduduk yang telah disebutkan tadi adalah penduduk yang orang yang telah berhijrah dan mendapat penjelasan ataupun sudah menjadi penduduk tetap di situ. Okey, poin dia yang ketiga adalah 30% mengatakan bahawa aktiviti budaya adalah sangat penting untuk menjadi punca penjelasan tersebut. Alright, kita pergi pada pekaji kedua pula, iaitu Garvey. Garvey ni dia buat analisis yang berkaitan dengan motif penjelasan. Yang tadi kepentingan, sekarang ni motif pula. Motif penjelasan akan tetapi tidak akan menekankan budaya sebagai motif penjelasan. Kenapa? Beliau mendapati bahawa peluang pekerjaan merupakan perkara yang kurang penting bagi tujuan untuk penjelasan, manakala pendidikan merupakan perkara yang lebih penting bagi mereka. Maksudnya bagi mereka mempunyai pekerjaan di sana lebih penting untuk mereka berhijrah berbanding dengan pendidikan. Dan sama ada ciri tempat seperti budaya, persekitaran dan kekuatan identiti mempunyai kepentingan untuk menjadi motif sebagai penjelasan adalah tidak dianalisis. Dan akhir sekali, pekajian terakhir adalah kita panggil Whitehall. Whitehall dia buat analisis jika budaya mempengaruhi keputusan penjelasan berdasarkan tinjauan terhadap golongan yang berpendidikan di Sweden. Responden telah ditanyakan soalan tentang apa perkara yang sangat penting untuk menentukan tempat tinggal jika mereka ingin berpindah ke kawasan pembandaran. Maksudnya dia nak tahu apa perkara yang penting yang perlu ada sebelum mereka berpindah ke tempat ke sana. Jadi Whitehall simpulkan walaupun pelbagai pasaran buruh merupakan perkara yang kurang penting,
untuk memilih wilayah, akan tetapi ini tetap merupakan salah satu perkara yang agak penting bagi mereka untuk berhijrah ke sana. Beliau mendapati perkara yang paling penting bagi mereka adalah infrastruktur suatu budaya tersebut. Okey, kajian kualitatif. Peningkatan kemahuan untuk memanfaatkan kelebihan ekonomi dalam warisan telah mendorong banyak laporan terhadap budaya sebagai penunjang kepada ekonomi tempatan. Di Norway dan terutamanya di Sweden, kedua pihak berkuasa yang menguruskan warisan di pusat dan kawasan tempatan telah mengeluarkan beberapa laporan yang bertopikkan warisan budaya dan ekonomi serantau. Laporan tersebut kebiasaannya berbicara secara teori tentang jenis yang kesan yang mungkin terjadi daripada pelaburan terhadap budaya tersebut. Kertas kerja yang dihasilkan oleh Wisglass ETL menampakkan gambaran yang menyeluruh berkaitan dengan kajian dan analisis tentang sektor warisan di Sweden. Ianya menunjukkan perspektif yang luas dan perbincangan yang tentang jenis kesan warisan budaya terhadap masyarakat tempatan dan masyarakat serantau. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai keputusan awal. Asas untuk analisis kami ialah bilangan penginapan hotel di Roros diambil daripada statistik rasmi. 60% daripada kajian mendapati pelancong amat tertarik dengan tapak warisan budaya yang terdapat di Roros. Warisan budaya di Roros meningkatkan peratus penginapan individu di hotel iaitu sebanyak 60%. Data dikaji dan dianalisis menganggarkan kesan ekonomi tempatan daripada pelancongan berasaskan warisan budaya di Roros telah diperoleh berdasarkan gabungan data mengikut kumpulan pelancong yang berbeza. Kesan pekerjaan langsung dan tidak langsung pelancongan boleh dikaitkan dengan warisan budaya. Anggaran kesan ekonomi tempatan daripada pelancongan berasaskan warisan budaya di Roros telah diperoleh berdasarkan gabungan data. Aktiviti pelancongan seperti ini memberikan impak positif kepada pelancong, perkhidmatan swasta dan juga kerajaan. Pekerjaan di Roros secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pelancongan berkaitan warisan budaya. Seterusnya saya akan membuat kesimpulan mengenai tajuk kajian yang telah kami kaji. Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan berkenaan dengan ekonomi serantau, perdebatan politik dipengaruhi anggaran berlebihan, kesan ekonomi daripada budaya termasuk warisan budaya. Kajian ini juga turut mengambil kira kesan positif dan negatif untuk mengukur kesan ekonomi pelaburan dalam budaya. Di samping itu, penyelidikan ini juga turut membandingkan kesan nyata dan kesan alternatif kerajaan bagi pembiayaan sesebuah projek kebudayaan. Kedua-dua pembuat keputusan politik dan firma swasta memerlukan analisis impak ekonomi projek warisan budaya di pelbagai bahagian negara. Namun begitu, dalam penyelidikan dan kajian di Roros menunjukkan bahawa warisan budaya di sana sangat baik dan berpotensi untuk menjadi penjana ekonomi negara. Keseluruhan pelaburan dan strategi pembangunan di Roros berpotensi menarik perhatian pengunjung sekaligus memberi manfaat kepada ekonomi pelancongan. Sekian, terima kasih.